hari ni dah ramai. Oh, ajan ada ajan. Esok Ustazah ucapkan selamat datang kepada yang hadir kelas kafah pada petang ini. Alright, okay, macam biasa sebelum kita mulakan kelas, kita akan baca doa dulu sama-sama, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, okay. Untuk kelas hari ini kita akan sambung kepada subtopik seterusnya. Hari ini kita pergi kepada tajuk sirah. Okay, tajuk sirah iaitu yang bertajuk subjek sirah yang bertajuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan pembelajaran kita akan pergi dulu kepada tajuk-tajuk kecil. Nanti kat hujung nanti kalau sempat dengan masa kita akan buat latihan sikit, okey? Sebelum berhenti. Macam tu. Okey? Alright, jadi Ustazah, untuk kelas Ustazah tak nak Ustazah sendiri seorang je yang mengajar, yang bercakap. Ustazah nak ada dua hala. Mana-mana yang nak bercakap ataupun nak tanya soalan ke, boleh je buka mic dan terus tanya. Ataupun kalau Ustazah minta untuk bacakan nota tu, boleh je buka mic ya. Okay? Alright, kita pergi yang seterusnya. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Okay. Sebelum tu kita tengok dulu ya. Okey, apa itu akhlak? Apa itu akhlak sebenarnya? Siapa tahu? Apa maksud akhlak sebenarnya? Siapa pernah dengar? Apa? Akhlak beradab dengan orang. Akhlak baik. Beradab dengan orang, akhlak yang baik betul? Lagi ada tak nak bagi tahu? Okay, Ustazah bagi tahulah. Selain tu kita sebut tingkah laku, perbuatan kita kan, akhlak. Lagi ada tak? Tak pun contoh ke contoh akhlak yang baik? Menolong orang. Menolong. Okay, good. Terima kasih kepada yang respon. Okay, kita pergi slide yang pertama ni. Okay, kita pergi dulu kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Okay, secara asasnya Nabi Muhammad SAW dia dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Okay, perkampungan Bani Sa'ad ni dia berada di mana? Iaitu dia terletak di luar kota Mekah. Di luar kota Mekah. Okey, pada untuk kita pergi kepada akhlak Nabi ni, kita akan tengok tiga fasa, tiga kehidupan Nabi. Yang pertama ketika Nabi kanak-kanak, yang kedua ketika Nabi remaja, dan yang ketiga adalah ketika Nabi dewasa. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Ya saya. Apa tempat Bani Sa'ad ni? Apa? Perkampungan Bani Sa'ad ni adalah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Dia adalah salah satu tempat yang di mana dekat Mekah tu ada satu tempat perkampungan. Dan di situlah Nabi Muhammad dibesarkan. Okey? Maksudnya satu tempat lah. Okey. Okey. Ustazah nak minta sekejap, Ustazah pilih nak suruh salah seorang baca keempat-empat ni. Just baca saja, okey? Ustazah pilih random, okey? Damia boleh? Baca keempat-empat akhlak Nabi Muhammad ketika kanak-kanak. Yang pertama dulu. Berbudi pekerti mulia. Yang kedua. Hidup berdikari. Berdikari. Menguasai bahasa dengan baik. Terhindar daripada kerosakan masyarakat kota. Okey, terima kasih Damia. Okey, kita pergi satu-satu secara ringkas, okey? Okey, yang pertama adalah berbudi pekerti mulia. Akhlak Nabi semasa kanak-kanak ni kita macam bukanlah kanak-kanak yang betul-betul kecil tu kan. Yang tu dia suka bermain lagi, yang dah besar sikit dah tahu dah nak bezakan mana baik mana buruk kan. Contohnya dalam darjah 1 ke atas ke, dah pandai pergi sekolah apa semua kan, dah pandai buat kerja rumah apa
dah pandailah bersedikit, bukan yang betul-betul kecil tu. Okey, berbudi pekerti mulia. Contohnya, saya bagi contohlah, menolong orang tua ke, kan? Tu antara salah satu sifat yang ada pada Nabi, berbudi pekerti mulia ataupun menghormati orang tua, kan? Seterusnya, hidup berdikari. Nabi pada waktu kecil, Nabi dah duduk, tak ada ayah dah, kan? Tak ada ayah dah. Bila kita hidup tak ada seorang ayah ni, kita akan lebih pandai untuk berdikari, untuk buat sendiri, kan, benda tu. Salah satunya lah. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah menguasai bahasa dengan baik. Nabi dah pandai bercakap dengan bahasa Arab, dah boleh berkomunikasi dengan yang orang-orang yang sekeliling Nabi. Maksudnya tak adalah macam bercakap tak sopan ke. Tu antara kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, terhindar daripada kerosakan masyarakat kota. Kalau nak tahu, pada zaman kelahiran Nabi berlaku banyak ni perkara-perkara jahil ataupun kemaksiatan lah. Tapi Nabi ni dilahirkan, Allah pelihara Nabi. Jadi semua perkara-perkara maksiat ni Allah pelihara Nabi daripada berbuat sedemikian. Okay? Tu antara akhlak Nabi ketika kanak-kanak. Okay. Kita pergi secara ringkas saja. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya terus. Okay? Alright, seterusnya adalah akhlak Nabi Muhammad ketika remaja. Okay, next Ustazah nak minta orang lain pula. Alang-alang dah ramai ni kan. Ustazah nak minta jadi perempuan, Damia. Ustazah nak minta Amir Faiz, boleh? Bacakan keempat-empat ni. Akhlak Nabi Muhammad ketika remaja. Seorang yang berani. Yang kedua. Seorang yang amanah. Seorang yang boleh dipercayai. Seorang yang dilindungi Allah daripada perkara maksiat. Okey, terima kasih Faiz, Amir Faiz. Okey, kita pergi yang pertama, seorang yang berani. Okey, contoh Nabi berani adalah Nabi menjadi pemimpin dalam peperangan. Nabi yang memimpin peperangan tu, macam mana strategi apa semua, kan? Itu secara ringkasnya. Kalau orang nak jadi pemimpin, mesti dia berani, kan? Jadi itu adalah salah satu sifat yang ada pada Nabi ketika remaja. Dan yang kedua adalah seorang yang amanah. Amanah ni adalah berlaku adil. Contohnya kalau kita disuruh, contohlah Ustazah bagi situasi yang boleh awak faham dengan mudah. Contoh, ada seorang guru awak lah, contoh guru guru kelas kita minta tolong, boleh tak tolong hantarkan buku ni di meja Ustazah, contoh. Dengan segera guru cakap macam tu. Lepas tu kita pun secara untuk amanah ni, kita pun cepat-cepat pergi hantar ke meja. Ustazah, cikgu saya pernah cakap macam tu selalu. Pernah minta tolong. Baguslah, awak tolonglah nanti. Kalau guru ada minta tolong, kita tolong. Amanah ni bila kita buat perkara tu, maksudnya kita pun pergi hantar buku tu kat tempat guru. Kita tak adalah nak pergi bawa buku guru ni pergi kat tempat lain dulu ke, singgah dekat kantin dulu ke, lepas tu singgah kat tempat ni ke, baru pergi hantar. Kesian guru dia tunggu buku dia sampai kat meja dia. Macam tu maksud amanah lah, kita buat apa yang disuruh tu ataupun kita berlaku adil. Kita buat sesuatu tu dengan betul. Okey? Bila nak belajar ni, Bila belajar? Kalau lama-lama ni. Okey, seterusnya adalah seorang yang boleh dipercayai. Maksudnya yang boleh dipercayai ni orang sekeliling kita ni percaya kita ni boleh buat sesuatu tu. Ataupun kita boleh pegang amanah tu, ataupun macam mana nak beritahu, yang dipercayai ni orang Nabi ni dia diberi gelaran Al-Amin. Itu boleh dipercayai. Itu antara salah satu gelaran yang Nabi terima oleh penduduk Mekah, oleh orang sekeliling Nabi yang hidup bersama Nabi pada ketika itu. Dan yang terakhir adalah seorang yang dilindungi Allah daripada perkara maksiat. Macam yang tadilah kita kan tahu kan Nabi Muhammad ni dia diutuskan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan apa suruhan daripada Allah. Jadi macam lah kan, kalau Nabi sendiri yang
melakukan perkara yang dilarang tu. Jadi Allah pelihara Nabi daripada berbuat perkara yang dilarang ataupun perkara maksiat tu. Okey. Okey, itu yang kedua, dan yang last, yang terakhir adalah ketika Nabi dewasa. Okey, so saya pilih last seorang lagi. Hamzah Anaki boleh? Okey, akhlak Nabi ketika dewasa. Boleh tak? So, saya pilih random je, kalau tak boleh tak apa. Seorang yang bijaksana dalam urusan dakwah dan negara. Betul. Seorang yang berani dalam peperangan. Seorang yang jujur dalam urusan perniagaan. Perniagaan, okey. Menyayangi kanak-kanak dan orang yang lebih tua. Ayuh, okey, terima kasih Hamzah. Okey. Saya pergi satu-satu secara ringkas. Okay? Yang pertama adalah seorang yang bijaksana dalam urusan dakwah dan negara. Kalau kita nak jadi pemimpin ni, kita kena bijak. Kita kena banyak belajar, kita kena tahu banyak perkara. Tu antara kelebihan yang ada pada Nabi Muhammad. Dia seorang yang sangat bijak. Nak tahu macam mana kita nak bangunkan sesebuah negara. Kalau Ustazah bagi skop yang lebih kecil, macam mana kalau kita duduk dalam kelas kan? Lepas tu saya tak tahulah kat sekarang ni sekolah setiap kelas ni dia ada tak pertandingan kelas paling cantik. Contohlah kalau ada, ketua kelas ni dia fikir macam mana kita nak buat kelas kita ni nak biar jadi boleh menang lah pertandingan kelas paling cantik tu. Itu contoh yang Ustazah boleh kaitkan dengan kehidupan pelajar-pelajar sekarang ni kan. Macam mana kita nak buat kita ni boleh jadi menang pertandingan tu. Tu untuk skop yang kecil lah. Kalau kehidupan Nabi ni dia nak bangunkan, nak buat dakwah dan nak buat pembangunan negara. Jadi kena ada seorang yang bijaksana. Antaranya Nabi Muhammad sendirilah. Okey. Dan yang kedua, seorang yang berani dalam peperangan. Kena berani. Antaranya Nabi ni dia jadi pemimpin. Dia yang akan memimpin peperangan tu. Dia akan bagi tahu macam mana kita nak buat strategi ni, strategi tu. Contoh mudah, kalau kita bermain permainan ataupun pertandingan kan. Contoh permainan, kita main dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak buat strategi ni, kita nak menang pertandingan ni. Mesti kena ada yang bijak ataupun yang pandai ataupun yang berani nak ke depan, nak utarakan pandangan macam ni ke, macam tu ke kan. Kena ada yang berani. Kalau duduk diam je, tak naklah ada idea ni nak bagi tahu nak buat macam mana sampai boleh menang. Tapi pendiam, tak berani nak bercakap. Tak bolehlah macam tu kan. Itu antara sifat Nabi, berani. Dan seterusnya adalah seorang yang jujur dalam perniagaan. Okay. Kalau pada zaman Nabi dulu ada satu kisah tu, ada satu keadaan di mana Nabi ni dia pergi ke satu kedai, kedai lah kan, secara mudahnya kedai. Nabi tegur penjual kat sana tu, dia letakkan barang buah yang buruk di bawah buah yang elok. Maksudnya dia pamerkan buah yang elok ke atas supaya orang yang beli ni macam elok buah dia, boleh beli. Tapi bila nak letak dalam plastik, bila orang nak beli ni, dia letak yang buruk tu juga. Dia tak boleh campurkan yang buruk tu. Tu maksudnya tak jujur. Jadi kita kena jujur dalam perniagaan, terutamalah perniagaan ataupun urusan-urusan lain. Contoh kalau dalam situasi pelajar semua kan, kalau guru tanya dah siap ke semua kerja sekolah, lepas tu dah tahu dah guru ni dia biasanya dia tak cek pun pelajar-pelajar ni, tak apalah tipu, kata dah buat sedangkan tak buat lagi. Tak bolehlah macam tu. Kita kena jujur dengan orang lain dan diri kita sendiri. Ini antara sifat, salah satu sifat yang mulia sangat dalam diri Nabi ni. Jadi kita kena ikut, kita kena contohi sifat jujur yang ada pada Nabi ni. Kalau kita nak apply dalam perniagaan, mungkin tak terlibatlah kan, ataupun kita sebagai pembeli, awak semua nak pergi beli apa semua kan, lepas tu buat urusan tu dengan jujur, ataupun pergi beli keropok dekat kantin kan, dia terlebih letak ke apa ke, ataupun dia bagi baki, duit baki tu
terlebih. Tapi kita dah tengok terlebih ni 20 sen ni, kena maklum, kena bagi tahu. Itu maksudnya jujur. Kita jujur walaupun 20 sen ni boleh guna ni, dia boleh manfaatkan ni, tapi tu bukan milik kita. Jadi kita kena jujur bagi tahu, makcik tadi makcik bagi baki ni terlebih 20 sen ni, ni saya pulangkan semula. Kan elok macam tu, sifat kita berjujur dalam perniagaan tu. Okey. Dan seterusnya adalah sangat menyayangi kanak-kanak dan orang yang lebih tua. Okay, kalau kita seorang kanak-kanak ataupun kita yang lebih muda ni, kita hormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau bercakap, kita dengar, kita cakap dengan elok-elok. Kalau lah kita ni orang yang lebih tua daripada yang ada bersama dengan kita, orang yang lebih muda, kita sayangi mereka. Kita buat yang terbaik untuk mereka. Okay? Okay, salah satu contohnya Nabi pernah duduk bersama dengan seorang yang sangat miskin, dan dia ni sangat kotor lah, maksudnya dalam keadaan yang tidak bersih, tapi Nabi boleh duduk dengan pakcik ni ataupun dengan orang tua ni. Tu antara situasi yang mana Nabi Muhammad ni dia menghormati ataupun menyayangi orang yang lebih tua. Itu situasi ataupun akhlak Nabi ketika dewasa. Okay, seterusnya. Kita pergi cepat sikit Okay, next, sebentar. Kejap ya. Tak boleh bergerak Saya nak pergi next slide. Okey, boleh dah kan? Okey, seterusnya Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin. Okey, kat sini dia ada dialog. Okey, saya bagi nama yang kecil ni Aminah lah. Aminah ni dia bertanya, ibu, kenapa Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin? Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin kerana sifat baginda yang ada 4. Jujur, amanah dan budi pekerti yang baik. Ini antara sifat-sifat Nabi. Kenapa Nabi dapat gelaran Al-Amin? Nabi bersifat benar ataupun jujur, amanah dan budi pekerti yang baik. Okey, seterusnya ni ringkas saja. Okey, ini sifat wajib bagi Nabi. Okey, yang pertama adalah saya baca untuk last ni saya bacalah insya-Allah. Okey, yang pertama adalah Nabi bersifat sidik. Sidik ni ataupun makna lainnya adalah benar. Kalau ada kawan-kawan yang nama sidik tu, maksud kawan awak tu adalah sidik ataupun benar, orang yang jujur. Antaranya Nabi ni dia bersifat sidik ni kerana Nabi ni kan dia menyampaikan wahyu Allah kan, dia menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat Islam ataupun orang-orang sekeliling Nabi lah, masyarakat kehidupan yang bersama dengan Nabi pada ketika itu. Nabi menyampaikan wahyu itu tanpa emosi ataupun nafsu. Bukannya ikut kehendak Nabi, tapi Nabi berkata dengan benar, Nabi berkata dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Okay? Dan Nabi juga adalah dia bercakap ni berdasarkan wahyu saja. Tak cakaplah lebih-lebih daripada tu, takut tambah daripada wahyu Allah, tak. Itu antara sifat sidik bagi Nabi. Okay, yang seterusnya adalah tabligh, menyampaikan. Kan tadi kan Ustaz beritahu kan Nabi menyampaikan wahyu. Itu antara salah satu sifat Nabi. Dia perlu sampaikan wahyu itu kepada umat Islam yang lain ataupun masyarakat-masyarakat yang lain untuk tahu Islam ni. Sampaikan ramai pada zaman Nabi ni yang memeluk agama Islam. Kalau Nabi dapat wahyu tapi Nabi tak sampaikan pun pada orang lain, agak-agak Islam tu sampai tak kat kita sekarang ni? Kalau kita buat baik, saling berbuat baik, mestilah masyarakat kita saling berkawan kan? Betul. Sangat setuju Adan. Sangat setuju apa yang awak bagi tahu tu. Kalau kita buat baik, mesti yang lain pun akan buat baik juga kat kita. Sama juga dengan sifat Nabi ni. Seterusnya adalah Nabi bersifat amanah ataupun jujur. Macam yang kita Ustazah ulasan tadi tu lah. Nabi bersifat jujur dalam perniagaan, dalam menyampaikan wahyu Allah tu. Dan yang terakhir adalah bijaksana. Bijaksana ni sangat penting dalam kehidupan kita. Kita kena belajar banyak ilmu untuk kita jadi bijak. Kita tahu macam mana nak uruskan sesuatu benda ni. Kalau kita tak tahu, susahlah kan. Jadi kita kena banyak lagi belajar lagi untuk kita pandai membuat sesuatu urusan insya-Allah. Okay, contoh
bijaksananya Nabi ni sampaikan ramai lagi umat Islam yang lain yang memeluk agama Islam. Kalaulah apa ni selain daripada tu, ni antara empat sifat wajib yang ada pada Nabi. Pertama siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Okey, empat sifatnya. Okey. Alright, seterusnya Ustazah rasa dah sampai ke latihan kot. Okey. Dah masuk kepada latihan. Okey, kita pergi sama-sama. Okey. Okey, yang pertama sebelum tu siapa yang pandai guna apa ni? Pensel tu boleh jawab sama-sama Saya. Boleh. Okey. Tapi jangan conteng jangan conteng banyak-banyak sangat, nanti kan tak nampak jawapan kan. Okey, yang pertama, sesuaikan akhlak Nabi Muhammad mengikut padanan yang betul. Okey, yang pertama, seorang yang amanah. Siapa ingat pada Nabi ketika Nabi maksudnya seorang yang amanah ketika kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Kalau tak ingat kita nanti, okey? Siapa ingat boleh buat. Saya tak pandai nak buat apa ni? Nak conteng. Kalau ada yang pandai boleh seorang yang amanah. Tak ada yang nak buat ke? Okey, siapa tahu jawapan? Ustazah padankan. Saya. Apa jawapan dia? Seorang yang amanah, apa jawapan dia? Ketika Nabi Remaja. Remaja. Okey, yang kedua, seorang yang dilindungi Allah daripada perkara maksiat. Sama juga ketika remaja. Saya. Okey, yang ketiga adalah menguasai bahasa dengan baik. Ketika kanak-kanak. Yang keempat, seorang yang berani dalam peperangan. Ketika dewasa. Peperang ni kita dah dewasa dah besar dah. Ketika dewasa, dan yang terakhir hidup berdikari, iaitu ketika kanak-kanak. Remaja. Sama juga, remaja pun betul juga, kita kena hidup berdikari. Alright, so seterusnya kita pergi next. Saya tak buat lagi. Okay, tak apa. Nanti boleh buat, okay? Saya tak reti nak. Okey dah. Okey. Kita pergi seterusnya, okay? Tapi nanti kalau ada yang nak nota ni boleh minta dengan Ustazah, okey? Ustazah boleh kongsikan. Alright. Tandakan right pada sifat Nabi dan pangkal pada bukan sifat Nabi. Pemarah, pangkal. Satu-satu kita pergi satu-satu. Pangkal. Okey, pangkal. Kedua, penyayang. Penyayang, betul tak? Right. Beradab. Betul bagi seorang yang beradab. Betul. Bercakap bohong. Betul ke? Bijaksana. Okay, betul ke Nabi bijaksana? Okey, betul. Good. Okay, seterusnya penakut. Betul ke? Nak tanya right ke? Okey. Yang seterusnya adalah menepati janji. Okey, betul. Kedekut bukan sifat Nabi. Pemaaf pun sifat Nabi. Dan yang terakhir adalah angkuh. Angkuh ni, siapa tahu, siapa ada tak yang maksud angkuh tu macam mana? Apa? Angkor tu dia sombong. Angkor tu bila dia kaya. Betul. Bila dia bangga diri. angkor Dia rasa dia sendiri. Okey, pandai. Good. Last. Ustazah rasa ni yang terakhir dah kot. Aku tak boleh nak ambil. Jangan padam cantik lagi. Padam. Okey, padam dulu. Okey, ni last. Ada nak padam ni? Okey, yang terakhir adalah boleh, tak apa. Yang pandai padam tu padam je, okey. Okey, yang terakhir adalah sila isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang ni tak payah dulu. Kita pergi secara insan saja. Okey, yang pertama, berani, amanah dan dipercayai. Ini jawapan yang kat bawah ni. Padam. Berani, amanah dan boleh dipercayai. Iaitu akhlak Nabi ketika remaja. Okey, boleh Cikgu tak boleh padam, Bu. Okey, seterusnya adalah
Tak apa. Biarkan je. Yang tak boleh tu kita abaikan. Okey, seterusnya. Yang kedua. Yang kata ni di luar kota Mekah. Apa? Apa yang di luar kota Mekah? Yang mana satu? Nama tempat ke mana? Ni ke? Yang mana satu cepat? Tolong salah. Iaitu kedudukan perkampungan Bani Sa'ad, iaitu berada di luar kota Mekah. Okey, seterusnya penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni adalah gelaran Al-Amin diberikan oleh penduduk Mekah. Okey, boleh padankan yang ni dengan yang ni. Okey. Dan yang terakhir adalah perkampungan Bani Sa'ad. Iaitu nama tempat Nabi dibesarkan. Okey, boleh Boleh ke semua? Faham ke macam mana nak sesuaikan jawapan ni? Ada tak yang tak faham? Macam mana nak letak jawapan ni? Ada yang tak faham ke tu? Faham Okay, semua faham Alright. So, Ustazah Hassan ni dah last dah. Dah akhir dah. Alright. Okay, jadi untuk hari ni kita pergi sampai sini je dulu. Okay, sebelum berhenti macam biasa kita akan pergi daripada awal semula. Ustazah nak awak semua boleh faham ni. Okay? Alright, so hari ini adalah kita belajar tajuk akhlak Nabi Muhammad SAW. Okay. Akhlak Nabi ni kita tengok kepada 3 episod lah, 3 keadaan, iaitu ketika Nabi kanak, ketika Nabi remaja dan ketika Nabi dewasa. Okay, yang seterusnya adalah ini antara akhlak Nabi ketika dewasa. Bila kita dah besar ni, lagilah kita kena tunjukkan akhlak yang mulia, pekerti mulia. Lagi kita kena jadi contoh yang baik. Nanti kan adik-adik kita nak ikut pula kan, nak ikut contoh kepada kita pula kan. Dan Nabi mendapat gelaran Al-Amin. Ingat, Nabi mendapat gelaran Al-Amin dan siapa yang bagi ni? Adalah penduduk Mekah, orang yang bersama dengan Nabi ketika itu. Sebab dia tahu Nabi ni dia bercakap dengan betul, bercakap dengan benar, jujur. Sebab dia dapat gelaran Al-Amin. Dan yang terakhir adalah 4 sifat wajib bagi Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Okey, 4 sifat. Kenapa ada panas sangat orang conteng ni? Ustazah tak reti nak apa ni? Nak padamkan tu. Okey. Alright. So Ustazah rasa untuk hari ni tu saja dahulu. Mr. Wufin dah. Sudah. Jangan dah nak conteng lagi Mr. Wufin. Sudah. Aku sekejap sebentar. Ustazah tak pandai nak stopkan. Okey, tak apalah. Yang lain jangan conteng, okey? Alright, so untuk hari ni itu sahaja dahulu. Sebelum kita berhenti, Ustazah nak buka dulu. Ada siapa nak tanya soalan sebelum kita berhenti pada petang ini? Ada ke? Ada yang nak tanya soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita berhenti dulu sampai kat sini. Ustazah sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir pada petang ini. Tak ada. Terima kasih kepada yang menonton semua siaran ini. Okey? Yang menonton siaran ulangan ni, insya-Allah. Okey, sebelum kita berhenti macam biasa kita baca doa dulu. Kita tutup dengan suratul Al-As dan tasbih. Sorry, berhentilah. Semua berhenti. Jangan nak menconteng lagi. Baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tekan clear. Okey, jadi Ustazah terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ustazah maklum dalam group. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. 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 Jumpa lagi.